Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada tuan-tuan yang saya rahmati sekalian, iaitu kita punya kawan-kawan YouTube channel kita. So hari ni di belakang saya ni adalah Audi A5. Okey, Audi A5 B8, B8 Okey, dan hari ni saya nak buat satu review. Satu pemasangan juga kita buat dalam satu video Okey, review itu apa? Review lampu yang telah saya beli lampu LED. So ini adalah LED conversion kit daripada HID yang berada di belakang kita. Okey, saya akan buat pemasangan juga. Okey, HID conversion kit to LED ini okey kepada kenderaan ni lah. Semestinya di belakang ni iaitu Audi A5 B8. So mari kita tengok produk dia dulu Okey, so kalau saya review macam ni mungkin tuan-tuan dan puan boleh tengok okey dengan jelas yang sebenarnya produk ni pun memang nampak produk daripada China. Dan saya akan tunjukkan di bawah okey, apakah dia punya spek lampu. Okey, spek lampu dia seperti mana yang tuan-tuan apa boleh tengok di kotak D1S ataupun D3S lah. Okey, ini adalah lampu jenis 6000 Kelvin color Okey, ini adalah spek lampu ini iaitu lampu 6000 Kelvin color. 6000 K ini maksudnya color dia putih Okey, color putih lah. 8000 lebih kepada putih kebiruan. 10,000 dia ada color lain dan juga kalau kalau color 3,000 lebih apa semua ni lebih kepada color kekuningan. Okey, mari saya explain dulu sedikit sebanyak tentang Kelvin color ataupun yang dituliskan 6000 K ini Okey, so saya letak di tepi dulu, saya nak explain berkaitan tentang Kelvin color. Tuan-tuan dan puan kena faham satu benda lah. K ataupun kita panggil sebagai Kelvin ataupun Kelvin color adalah sebenarnya merujuk kepada color kepada bulb tersebut. Okey, bila dia tulis 6,000 ke 5,500 ke 8,000, 10,000, itu bukan dimaksudkan dengan keterangan tetapi dimaksudkan dengan color tersebut. Sebab itulah nama penuhnya ialah Kelvin color, which mention about color itulah. Okey, color. Mention about color. Okey, kalau kita tengok Kelvin color punya graph, kita boleh tengok range daripada 3,000 ke 4,000, color bulb dia lebih kepada kekuningan. Okey, di mana 5,000 ke 8,000 ni lebih kepada color putih. Okey, dan lagi banyak dia dekat dengan 8,000 tu lagi biru sikit, dan 8,000 ke 10,000 dia adalah color dia tersendiri. So basically 6,000, 8,000, 10,000, 4,000 ke, semua benda ini tidak menerangkan tentang keputihan, kecerahan lampu tersebut, tetapi menerangkan tentang color tersebut. Okey, jadi sebab itulah saya memilih color 6000 K, 6000 Kelvin color, disebabkan 6000 Kelvin color ini adalah lampu yang memang putih, the real white range, the best white range untuk headlamp bulb. Okey, disebabkan LED lagi, jadi saya mestilah kena pilih color putih lah untuk nak terangkan lagi. Untuk mengetahui tuan-tuan puan, Audi A5 B8 ini range lampu asal dia sekitar 3,700 ke 4,500. Saya tak pasti in exact secara tepat berapa dia punya color yang sebenar, tetapi color bulb dia memang asal kekuning-kuningan sedikit lah. Okey, HID punya bulb. Okey, so saya akan tunjukkan semula lampu ini, lampu spek apa yang telah saya beli. Yang pertama tuan-tuan dah tengok, model untuk lampu ini adalah D1S atau D3S, dan spek lampu ni adalah 6000 K Kelvin color. Dan apa lagi information yang ada pada kotak ini adalah speknya adalah waterproof ataupun dipanggil sebagai water resistant, recyclable, dan dia ada ISO certification. Dia juga ada bagi tahu dekat sini dia ada warranty selama 1 tahun. Okey, saya beli daripada China. Okey, saya beli melalui Shopee China. Okey, dan saya dapatlah lampu ini Okey, so untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan, lampu ini yang dipanggil sebagai HID conversion kit to LED, dia akan menerangkan sehingga 150% katanya di kotak. Sehingga 150% color dia daripada color asal. Jangan lupakan dengan lambang kipas tu. Ya, lambang kipas tu memang ada kipas pada bulb ini. Dan kemudian dia kata dekat sini, dia bagi tahu tentang warranty dia lah dekat situ so tak banyak information yang ada pada kotak ini, tetapi apa yang dia cuba bagi tahu adalah dia ada best teknologi di mana dia pandai untuk manage heat, kan ada kipas tadi. Lepas tu dia bagi tahu yang dia sangat terang, dia bagi tahu yang dia terus tembak cahaya 100% apabila start sahaja. Dia tak macam HID. HID memerlukan 10 saat untuk dia nak heat up. Dan dia bagi tahu dekat sini installation dia sangat easy lah.
Itu apa yang dia bagi tahu. Tapi untuk nak menentukan installation easy ataupun barang-barang lain, kita mesti kena tentukan dengan kita buat pemasangan. Jadi mari kita tengok dengan lebih detail, dengan lebih dekat so saya sudah pun buka di sebelah bahagian lampu Audi A5 saya ni. Jadi saya telah keluarkan lampu standard HID yang berada dalam Audi A5. Jadi saya letakkan dekat dalam satu kotak supaya tuan-tuan faham lah apakah perbezaan dia. Jadi bagi saya letak kotak ini di atas saya punya hood untuk tuan-tuan tengok lah. So basically ini adalah lampu HID dan LED, di mana LED di sebelah kanan semestinya tengok pun sudah tahu, dan HID di sebelah kiri. Mari saya letak dengan lebih dekat dengan kamera. So saya nak tunjukkan lampu HID standard dia untuk Audi A5 B8 seperti inilah. Iaitu daripada Philips. Dan dia memang spek tak silap saya 35 watt lah. 35 watt. Dan dia punya pin macam ni. Dengan syarat nak memakai lampu macam ni, kita mesti menggunakan ballast. Dan inilah fizikal lampu HID standard untuk Audi A5 B8. Di mana untuk conversion kit LED ini kepada LED ini, dia menggunakan jenis yang macam ni lah. Dan kita boleh tengok dia punya bahagian bawah tapak dia ni, kita nampak dia buat sirip-sirip ini adalah untuk heat management. Dan di belakang dia ni, macam yang saya sebut tadi, dia ada kipas. Kipas ini bertujuan untuk mengeluarkan haba yang dihasilkan daripada LED inilah. Untuk mengekalkan dia punya cahaya dalam optimum, dia perlu sejukkan. Sentiasa menyejukkan bahagian lampu LED ini. Jadi itulah sebabnya dia meletakkan kipas di bawah. Jadi dia ada satu kotak di sini. Kotak ini bertujuan untuk increase the power. Disebabkan selepas ini kalau kita pasang sahaja LED conversion kit, HID conversion kit to LED ini, kita tidak perlu lagi memakai ballast standard. Kita just hanya perlu pakai yang ni lah. Yang ni dia macam power generator, dia tembak more power lah. Dan kita hanya terus connectkan dua pin ini kepada punca positif dan negatif sahaja. Jadi dia sangatlah simple sebenarnya kalau kita lihat di sini. Jom kita tengok macam mana cara pemasangan yang kita perlu buat untuk Audi A5. Tuan-tuan dan puan, so ini adalah Audi A5 dan saya nak bagi tahu dulu bila kita nak tukar bulb ini untuk Audi A5, dia letak modul dia punya bulb tu di dalam lampu. So bila di dalam lampu, kita tak boleh keluarkan secara tanpa keluarkan lampu lah. Maksudnya kita tak boleh ambil tangan kita ni, masukkan dekat dalam kompartmen belakang lampu dan cabut lampu seperti kereta biasa. Jadi macam mana kita nak buat? Kita kena keluarkan lampu seperti mana yang telah saya buat di sebelah ini. Jadi macam manakah cara untuk kita nak buka lampu? Ada beberapa step yang tuan-tuan dan puan perlu follow. Yang pertama, sediakan Allen key set untuk T ataupun sediakan screwdriver cordless set beserta dengan mata dia. So di sini saya nak tunjukkan saya punya cordless. Dan saya ada mata T15. Sebenarnya dia hanya menggunakan mata T sahaja untuk kita nak buka lampu dan kompartmen atas. Untuk kompartmen atas ni kita akan ada 4 bahagian skru. Dan dia menggunakan T15. Manakala untuk lampu pula, dia menggunakan mata T juga, cuma saiz mata T dia T20. So mari kita lihat dengan lebih dekat lagi. So di manakah screwdriver mata T15 itu berada? So untuk bahagian atas ni saya telah pun buka. Di sini ada T15, T15, T15 dan T15. Dia ada 4 tempat. So T15 ni ke semua-semua ni. 1, 2, 3 ada 4. Ada 4 sahaja. Keluarkan menggunakan mata T15 anda ni dan cabut bahagian ini keluar. So apabila cabut bahagian ni keluar, tuan-tuan dan puan akan teruskan dengan step seterusnya, iaitu buka pula lampu ini. So lampu ini macam mana kita nak buka? Senang sahaja, hanya perlukan 3 sahaja putaran skru untuk keluarkan lampu ini, di mana dia adalah terdiri daripada bahagian ini, bracket yang pegang lampu. Ini yang pertama. Yang kedua, bracket tepi di sini, pegang lampu. Dan yang ketiga, dalam sikit. Dalam sikit pada bahagian ni, dan dia ada terselindung di bahagian tepi ni lah. Nampak tak tu? Ini lampu dia. Lampu punya soket. Dan ini adalah bahagian skru T20 yang kita perlu keluarkan. Selepas buka sahaja ketiga-tiga skru itu, kita sudah boleh tarik lampu ini keluar seperti mana yang telah saya buat ini.
Jadi pastikan anda buka klip lampu itu dulu seperti yang saya buat, dengan cara anda tolak pada bahagian belakang ni. Nampak tepi ni dah. Okay, tolak prap sekali, kemudian boleh terus tarik dengan senangnya. Okey. Dan lepas kita cabut lampu itu, mari kita lihat macam mana cara untuk menukar dia. Okey.